Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Tidak dilupakan juga kepada penceramah undangan kita dan jurubahasa isyarat kita pada hari yang mulia ini. Jadi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Umira Abdul Malik. Jadi topik webinar kita pada hari ini adalah konsep asas penanaman secara vertikasi. Jadi sebelum kita memulakan webinar kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan penceramah kita kepada anda semua. Bersama kita sekarang adalah penceramah yang tidak asing lagi. Izinkan saya perkenalkan teknologis Dr. Wan Zaliha Wan Sembok yang merupakan seorang pensyarah di Fakulti Perikanan dan Sains Makanan Universiti Teknologi Malaysia Terengganu UMT. Di mana kepakaran Dr. Wan Zaliha adalah pada bidang ataupun sains kita jurubahasa isyarat kita daripada Malaysian Federation of the Deaf, iaitu yang pertama dan juga Puan Hari. Baiklah, hadirin sekalian, sebelum kita memulakan webinar kita pada hari ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang objektif kita pada petang ini, iaitu yang pertama kita nak memberikan peluang kepada warga OKU UiTM untuk mendapatkan ilmu dari asas pertanian, mitigasi dan masakan. Selain daripada melahirkan warga OKU UiTM yang memberikan pendedahan. Jadi memberikan masa, kini saya ingin menjemput ataupun mempersilakan teknologis Dr. Wan Zaliha Wan Sembok ditemani oleh jurubahasa isyarat kita yang pertama, Cik Wan Fariza Wan Draman untuk memulakan penyampaian. Dipersilakan Doktor. Okay. Terima kasih Cik Moderator. Boleh dengar suara saya kan? Boleh kan? Jelas? Boleh Doktor. Okey. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya rasa saya kena perkenalkan sekali lagi sebab tadi ada tak dengar sangat suara, tak berapa dengar, tak berapa jelas kan. So saya Wan Zaliha Wan Sembok daripada Fakulti Perikanan dan Sains Makanan UMT. Bidang kajian saya lebih kepada fisiologi lepas tuai lah dan juga sains tanah lah. Fokus kepada mikrobiologi tanah dan biobaja. Right? So sebelum saya mulakan saya punya sesi perkongsian ilmu yang sedikit, yang sedikit ada pada diri saya ni, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Madya Teknologi Dr. Rosalinda Alias, pengarah unit perkhidmatan OKU UiTM dan juga Dr. Nur Azmali Zamramli kerana menjemput saya lah untuk memberi sedikit input ataupun berkongsi sedikit ilmu ni. Right? Kalau nak dibandingkan ilmu yang ada pada diri saya dengan pengusaha-pengusaha yang telah menjalankan program penanaman ni secara vertikasi ni memang sangat sedikit lah. So mereka lagi pakar sebenarnya. So saya hanya ada teori dan sedikit ilmu praktikal. Saya beri saya kongsikan ilmu saya ataupun saya dedahkan ilmu yang ada pada saya ni kepada setakat hari ni lah kepada komuniti orang pekak di Terengganu dan juga orang buta dan juga komuniti vertikasi mega di Kampung Pelah dan termasuklah sekolah-sekolah. Okey, so kita punya kalau kira untuk ceramah hari ini adalah konsep asas penanaman secara vertikasi. Saya rasa kemungkinan di antara ada di antara peserta webinar ni memang dah pernah dengar lah vertikasi tu apa kan. And then memang ada sedikit memang ada minat dah lah untuk teruskan ataupun nak buat penanaman secara vertikasi. So hari ini adalah konsep asas sahaja ya. Right? So untuk menjadi usahawan tani ni secara ringkas lah, untuk menjadi usahawan tani ni seperti pengusaha-pengusaha yang berada di luar sana tu, apa yang perlu kita ada adalah minat. Walaupun memang kita suka nak tanam, tapi minat tu paling utama kan, minat. Lepas tu kena tahan lasak, tahan panas, tahan garing lah. Sebab bila berkaitan dengan pertanian ni memang macam tu, right? Lepas tu dia kena ada satu yakin. Yakin bahawa bila kita tanam tu pasti akan ada hasil insya-Allah.
Dan satu lagi dedikasi, disiplin dan juga konsisten. Konsisten. Kerana bila melibatkan program penanaman ataupun kita nak guna teknik penanaman secara vertigasi ni, dia kena betul-betul berdisiplin. Cara kita, sebab dia punya jadual, jadual pengairan dia bila, jadual pembajaannya bila. So memang kena betul-betul disiplin dan orang kata konsisten. Dan satu lagi usaha lebih lah. Usaha lebih tu kenapa? Sebab sistem vertigasi ni dia bergantung kepada baja, pemberian baja A dan juga baja B. Dan kita tidak boleh hanya bergantung kepada pemberian baja tersebut sahaja. So kita kena ada bahan-bahan lain, suplemen lain, contoh kita perlu ada baja folia secara ringkasnya lah. Nanti kita tengoklah sepanjang ceramah insyaAllah akan saya explain lagi lah, akan terangkan lagi sekali. Right? So sebelum saya teruskan kepada penanaman menggunakan teknik tanpa tanah yang di mana di bawahnya ada hidroponik dan juga vertigasi, saya cuma nak para peserta tengok balik lah, maksudnya penanaman dia ada dua di sini, penanaman konvensional yang menggunakan tanah dan juga yang satu lagi tanpa tanah, maksudnya memang betul-betul tidak menggunakan tanah. Okay? So kalau penanaman yang konvensional yang menggunakan tanah ni, biasanya kita guna tanah teruslah. Contoh pokok sawi pun kita boleh tanam, sayur-sayuran berdaun, sayur-sayuran berbuah, pokok betik, pokok koko, kelapa sawit, padi, semuanya menggunakan tanah kan. Tapi apapun ada sedikit kekurangan lah. Biasanya bila kita tanam di tanah yang menggunakan tanah ini, pokok kita akan terdedah kepada penyakit bawaan tanah. Penyakit bawaan tanah seperti nematod, nematod akan menyebabkan penyakit, dan bila menyebabkan penyakit dia akan mengurangkan hasil. Dan tanah ni pula ada jenis-jenis tanah. Tanah yang mineral, tanah yang kurang mineral, yang tinggi mineral. Contoh kalau tengok kat sini, ni ada tanahnya. Ini adalah tanah bris. Tanah bris biasanya berada di sebelah pantai timur lah banyak. So tanah yang ini biasanya kita perlukan bahan organik. So kita kena perlu tambah baja lagi. So jadi di sini perlukan kos tinggi jugalah. So maksudnya that's why kita adakan satu alternatif lain, iaitu kita menggunakan penanaman tanpa tanah. Okay. Setakat ni boleh kan? So apa sebenarnya penanaman tanpa tanah ni? Kenapa nak tanam sangat menggunakan teknik tanpa tanah ni? Sebenarnya banyak kebaikan je lah. Teknik penanaman secara tanpa tanah ni yang menjamin kebersihan. Macam mana boleh menjamin kebersihan? Kalau tengok gambar ni, ini adalah kilang tanaman menggunakan sistem hidroponik. So ini pun hidroponik. So nampak lagi bersih lah, terjamin. Sebabnya kalau kita tanam sayuran berdaun, contoh di tanah, so bila ada percikan air hujan, so butiran pasir tu kemungkinan akan terkena kepada sayur-sayuran. Kadang-kadang tu pengusaha terus pack dalam plastik dan terus jual. So jadi di situ maksudnya dia punya penanaman menggunakan teknik tanpa tanah ini lebih terjamin kebersihannya. Dan ianya juga dapat menghindarkan penyakit bawaan tanah. Sebab kita menggunakan untuk dalam penanaman tanpa tanah ni, dia punya media yang digunakan pakai adalah media air dan juga media sabut sahaja. Okey, seterusnya penanaman tanpa tanah boleh mengatasi masalah tanah. Yang seperti yang saya tunjuk tadi, contoh tanah bris tu, kita kena letak baja lagi, kita kena letak bahan organik lagi, ada tambahan. Kalau tanah mineral pula, kita dah letak baja banyak sangat jadi kadang-kadang tanah tu keras. So kita kena baiki balik tanah tu. Kena letak apa tu? Kapur nak tingkatkan pH dia. So jadi ada masalah tu dengan tanah tu, right? Bukan saya kata tak tanam menggunakan tanah tu tak sesuai, boleh, tapi kalau sistem hidroponik ni lagi menjamin lah, terjamin lah gitu. And then penanaman tanpa tanah ni boleh meningkatkan hasil pengeluaran. Sebabnya dia dapat teknik ini dapat menghindarkan penyakit. So dapatlah meningkatkan pengeluaran hasil, right? Dan dia punya kualiti pun lebih baik lah. Masalah rumpai pun sangat rendah, sebab kalau tengok je kat sini kilang tanaman ni memang tak ada rumpai lah, tak perlu kita merumpai. Biasa kalau kita tanam yang guna konvensional tu terpaksa kita cabut weeding orang panggil, mencabut rumpai tu, dan dia bila ada rumpai tu ianya akan beri persaingan kepada tanaman yang kita tanam. Persaingan dari segi dia akan ambil mineral nutrient, so pokok kita jadi terbantut, contohlah salah satu daripadanya, right? So
teknik tambah tanam ni dapat kurangkan masalah rumpai dan kualiti hasil yang baik dan juga pemberian nutrien lengkap dan kita kawal mengikut pertumbuhan pokok. Contoh kalau pokok tu baru anak pokok, so kita terus kita beri bajet ikut pertumbuhan dia lah, macam kita pembesaran kita masa kecil dia beri makanan makanan baby lepas tu umur baby lah, lepas tu kanak-kanak, so dia punya nutrien yang diberi mengikut pertumbuhan. Okay. So seterusnya teknik penanaman tanpa tanah ni terbahagi kepada dua iaitu hidroponik dan juga fertigasi. Biasa peserta webinar pernah dengar kan hidroponik dengan fertigasi ni. So apa dia hidroponik sebenarnya? Hidroponik ni sebenarnya berkait dia punya perkataan tu ada daripada perkataan Latin hydro. Hydro tu maksudnya air. Dan ponik tu ataupun ponos adalah bekerja. So bekerja berkaitan dengan air. So hidroponik ni dia punya media, contohnya inilah hidroponik ni. Kalau tengok dalam palung ni ada air yang dijadikan media dan baja diletakkan di dalam air itulah. So jadi air akan membawa baja-baja tersebut kepada akar pokok. So akar pokok akan ambil mineral nutrien daripada baja tersebut lah. So itu dipanggil hidroponik. So kalau fertigasi apa pula beza dia? So fertigasi ni adalah cabang kepada hidroponik lah. Cabang kepada hidroponik. Tapi fertigasi dia punya media berbeza. Medianya adalah media sabut, sabut kelapa. Ataupun biasa orang panggil kokopit lah. Okay. So kadang tu sekarang sebab kokopit ni sangat mahal dan mahal sedikit. So kita boleh tambah baik, kita boleh tambahkan lagi dengan biochar ke ataupun arang bio. So jadi kita jimat sedikit penggunaan kokopit. Okay. So fertigasi ni beza dengan hidroponik adalah dia punya media sabut yang digunakan dan menggunakan sistem pengairan tipis. Apa sistem pengairan tipis tu? Pengairan tipis tu maksudnya baja yang berada di dalam air dialirkan secara tipis kepada sabut kelapa. Okay. So ini contoh di dalam polybag ni ada sabut kelapa. Okay. So dalam ini dah panggil pengairan tipis kan. Ini baja dialirkan dia melalui tube ini. So dia punya pemberian baja ada berdasarkan jadual-jadual tertentu lah. So ini fertigasi, antara sistem fertigasi yang ini yang diusahakan oleh komuniti orang Pekak di Terengganu lah. Sekarang ni diorang tengah tanam terung dan ini adalah bendir dan ini adalah cili sakata. Right. So ini saya sekali lagi lah saya tekankan pemasuk fertigasi tu. Fertigasi tu berasal daripada perkataan Inggeris yang digabungkan iaitu fertilization dan irrigation. So dia jadi dan disingkatkan jadi fertigasi. So media yang digunakan adalah sabut kelapa dan dia punya pH sabut tu memainkan peranan penting. Contoh macam hidroponik juga, pH memainkan peranan penting. pH tu kena check betul-betul, pH air dan juga pH sabut kelapa. So dia biasanya dia perlu pH ni antara 5.5 dengan 6.5. Kenapa 5.5 6.5? Sebab mineral nutrien akan tersedia untuk diambil oleh akar pada pH ini 5.5 dan 6.5. Okay. So formulasi pembajaan juga berbeza mengikut jenis tanaman. Contoh melon dia punya formulasi bajanya, baja A dan baja B. Apa baja A, baja B tu? Nanti kita tengok lepas semula. So baja A, baja B tu pula dia berbeza untuk melon, untuk cili, tomato cherry, tomato, timun batang dia sangat berbeza. Untuk strawberry pun berbeza. Right? Berbeza dari segi apa? Dari segi kandungan mineral nutrien. Kandungan mineral nutrien sama, dia punya kepekatan tu yang berbeza. Right. So teknik fertigasi yang kita boleh guna pakai dia punya memang kebiasaannya lah sayuran berbuah lah. Sayuran berbuah ataupun sayuran berdaun lah kebanyakan ditanam. So contohnya adalah cili, bendi, terung, tomato cherry dan tanaman hiasan pun ada. Okay. So kelebihan ni saya dah bagi tahu tadi, dapat hindar penyakit, tingkatkan hasil pengeluaran. Satu lagi kita tengok yang bahagian bawah ni. Kita akan dapat sebab di bahagian atas saya dah sentuh tadi, yang ini
dapat mengurangkan penggunaan racun juga sebab dia terjaga and then modal pusingan yang rendah. And then sebab ia ni perlu bila kita buat kultivasi ataupun hidroponik modal permulaan sahaja yang tinggi sedikit. So bila pusingan yang untuk musim kedua, musim ketiga kita dah infrastruktur untuk kultivasi tu dah tak perlu dibuat dah. So jadi dia punya modal pusingan rendah. Nutrien yang dikawal, nutrien yang saya dah sebut tadi, nutrien dikawal mengikut pertumbuhan pokok dan kos operasi juga rendah. Okay. Itu kelebihannya. So kita tengok sedikit apa jenis-jenis teknik penanaman fertigasi ni. So dia ada dua jenis sistem untuk penanaman secara fertigasi, iaitu sistem yang terbuka dan juga tertutup berdasarkan reka bentuk. Kalau tengok kat sini, ini adalah teknik fertigasi secara terbuka. Secara terbuka. So ini pula teknik fertigasi secara terbuka dan gantung. Kenapa digantung? Sebabnya untuk elakkan banjir. Bila banjir berlaku, pokok masih boleh diselamatkan. Buah masih boleh dikeluarkan. And then untuk teknik fertigasi secara terbuka dan para, ini kita panggil fertigasi para. So ini salah satu cara untuk memudahkan proses penuaian. Gitu. Right? Cuma sedikit kos diperlukan sebab kita menggunakan batang besi ni, kos permulaan awal. Okay. So apa yang kelebihan, bukan kekurangannya untuk sistem ini sebab dia terbuka. Bila terbuka dia akan mungkin ada penyakit bawaan udara. Yang tu memang kita tak boleh nak lari lah bawaan udara. Tapi kita boleh atasi dengan penggunaan racun yang minimal lah. Okay. So ini teknik terbuka juga dan teknik terbuka dan meja. Ini kita panggil fertigasi meja. So biasanya tanaman yang ditanam adalah tanaman sayuran berdaun. Berdaun seperti kangkung, bayam, bayam merah, bayam hijau, salad pun boleh. Okay. So yang seterusnya ini kalau tengok, ini adalah teknik fertigasi separa tertutup. Nampak tak? Dia ada bumbung sahaja. Ada bumbung sahaja. Right? So yang ini separa tertutup, kita panggil dia rumah pelindung hujan ataupun RPH. Saiznya biasanya yang biasa dibina, yang dibina lah 8 kaki kali 8 kaki panjang, 8 kaki lebar, 8 kaki tinggi, 60 kaki panjang. So biasanya boleh memuatkan dalam 100 polybag. 100 polybag jika yang ini dipanggil polybag lah, yang warna putihnya. Polybag yang ni ada kokopit ni. So biasanya kalau 100 tu 50 sebelah sini dan 50 sebelah yang satu lagi. So di bawah satu teknik fertigasi ni ada 100 polybag. Tapi apapun ianya bergantung kepada jarak dan juga jenis tanaman tu lah. Kalaulah tanaman tu adalah tanaman melon, boleh buat 100. Kalau ianya adalah tanaman cili ataupun tomato cherry, akan dijarakkan mungkin 50 sahajalah sebab tomato cherry dan cili atau bendi dia ianya kembang macam tu kan. So jadinya dia memerlukan ada jarak diperlukan. So jadi biasanya 50 lah, 50 polybag sahaja. So tengok yang ini pula, yang E ni teknik fertigasi separa tertutup. Separa tertutup, rumah pelindung hujan juga, namanya RPH juga tapi desainnya berbeza, reka bentuk berbeza. Ini kos tinggi sedikit lah. Ini dikenali sebagai dome. Okay. So ini pula dikenali sebagai arch. Okay. So ini ada yang ini pula sebagai sawtooth. Okay. Right. Ini teknik fertigasi yang secara tertutup. Kita tutup habis. Yang tadi kan terbuka kan. Ini tutup. Right. So ini dipanggil sistem pelindung hujan. SPH. Okay. So ini dinamakan gable. Yang jenis macam tutup habis ni. Kadang tu dia ada kat sini ada ventilation. Ada pengudaraan. Ada mesin pengudaraan. Sedikit tinggilah kos untuk buat yang segini. Contoh kalau dekat Terengganu ada di TKPM Pradong, TKPM Pradong Batu Hampar ada 16 unit SPH. Ada 16 unit. So setiap unit tu ada 3 bay dan boleh memuatkan 1,500 polybag untuk melon. Okay. So biasanya kos dia memang sangat tinggi lah. Kalau untuk satu unit tu kemungkinan
Kemungkinan memang sekitar 200K, 250K macam itulah untuk satu unit sebab dia lengkap dengan sistem. Kalau sekarang ni dah ditambah baik lagi dengan IoT, hanya menggunakan phone boleh kita kontrol dia pemberian baja. Yang sekarang ni dah ditambah baik. Okay. So yang ini adalah arch with ventilation. Okay. So ni Gothic, yang ini tunnel. So biasa yang ini ni, yang style gini ni kemungkinan kat negara kita tak ada, tapi di luar negara lah. Okay. So sistem ini dipanggil sistem pelindung hujan. Kalau yang ini dipanggil rumah pelindung hujan. Okay. Boleh beza kan? Right. So kita masuk sedikit keperluan untuk penanaman petigasi ni. Apa yang kita perlu? Okay. Kalau kita nak hanya nak buat secara kecil-kecilan, hanya 50 polybag sahaja, sangat mudah lah, tidak kos pun rendah sahaja. Kalau tengok kat sini, apa yang kita perlukan adalah tangki air baja. Tangki air baja. Kalaulah yang kita nak tanam tu hanya 100 polybag, tangki ni kita boleh beli tangki kecil je, 250 liter sahaja. Okay. Kalau misalnya kita nak tanam secara besar-besaran, contoh yang tadi tu yang ada RPH tu yang saiznya 8 kaki kali 8 kaki kali 60 kaki tu, yang satu unit boleh muat 100 tu, dan kalau you nak buat sampai 20 unit, maksudnya ada 2000 polybag. So yang itu apa yang diperlukan adalah dua tangki ni, dua tangki air baja yang besar. Dua tangki air baja yang besar, 2700 liter dia punya kapasiti dia. Okay. So itu untuk 2000 polybag. Okay. And then kita perlu apa lagi? Tong baja A dan baja B. Kalau kita start dengan hanya 100, tong baja A, baja B yang kecil pun dah memadai. Tapi kalau dengan 2000, biasanya yang 160 liter lah untuk satu tong ni. Okay. Alright, setelah tong baja A dan baja B. Ni memang khas dia tak boleh bercampur baja A dengan baja B ni. Sebab kalau baja A biasanya untuk kalsium nitrat. Kalau baja B ni ada unsur fosfat. Biasanya kalau baja A dengan baja B dia combine sekali, kita campur, dia akan jadi mendakan. So bila jadi mendakan, kita nak hancurkan dia susah. Jadi bila nak hancurkan susah, jadi tak boleh nak alirkan mineral nutrien. Jadi tak sampai ke pokok. So jadi kita asingkanlah baja A untuk yang kalsium dan baja B untuk fosfat. Right? Tapi tak semestinya fosfat saja, dia ada lagi mineral nutrien yang lain. Right? So seterusnya apa lagi yang kita perlu? Polybag. Polybag yang biasanya untuk petigasi, saiznya adalah 16 cm kali 16 cm lah. Yang itu yang biasa diguna pakai. Dan ada warna biasa warna hitam atau warna putih lah. And then kadang tu warna putih dia sedikit nipis. Kalau nak tahan lama, putih yang tebal pun okey. Yang tebal sedikit lah. Biasanya kalau dekat kedai 1 kilo lebih kurang RM10 lah. Sekarang ni saya rasa mungkin dah naik sikit harga kot. Right. So di sini nampaklah yang keempat dia ada pump. Pump. Tapi kalau yang nak tanam 2000 pokok tadi tu, kita perlukan pump yang kuasa kudanya tinggi sikit, 1.5 kuasa kuda. Sebab kita nak alirkan air tu jauh kan. So kalau kita hanya ada 100 sahaja, memadai kita gunakan pump yang akuarium. Boleh je. Okay, lepas tu penapis. Penapis ni biasanya, kenapa nak perlu ada penapis? Sebab kadang tu kalau pengusaha yang mengusahakan penanaman secara petigasi yang secara besar-besaran, so dia orang kadang tu tak guna air yang biasa, air pipe biasa, kos tinggi. So kadang tu dia orang guna air tube daripada tanah tu kan. So yang tu jadi terpaksa filter lah. Terpaksa filter untuk nak filter untuk hilangkan nak asingkan benda-benda asing lah. Okay. Tapi kalau untuk yang 100 punya, 100 polybag yang tak perlulah penapis ni. Alright. Okay. Seterusnya kita ada timer. Apa perlu timer ni? Timer ni sebenarnya untuk kita set masa pengairan tu dialirkan. Okay. Nanti saya explain lagi selepas ni. Seterusnya nombor 7. Ini adalah bahan-bahan pipe yang diperlukan. So ini ada L, ada T,
ada end cap. So kita kena ini di mana kita perlukan. Kalau tengok kat sini ni nampak pesa ni kan. Dia di sini ini adalah elbow. Kita nak sambung nak sambung pipe polypipe. Yang ini polypipe ni dia biasa yang digunakan pakai saiznya adalah 16 mm diameternya. Okay. So yang ini T. Okay. And then di hujung ni biasa kita guna end cap lah. Okay. Alright. So baja AB ini baja AB ni bergantung kepada formulasi formulasi bergantung kepada jenis tanaman. So baja AB ni yang ni lah kita hancurkan ke dalam, kita masukkan ke dalam tong. Kalau baja A kat dalam tong A, kalau baja B kat dalam baja B. Lepas tu kita letakkan dia ni dalam, kalau tong ni kita letak dalam air dalam 100 liter. Yang ini pun 100 liter. Lepas tu kita hancurkan lah. Kita hancurkan baja tadi. Dan barulah kita boleh kita ambil dan masukkan dalam tangki besar ni. Dan sebab dia ada kepekatan yang diperlukan. So kita kena ada isi meter. Nanti apa isi meter tu nanti kita tengok lepas ni lah. Okey, seterusnya biji benih. Biji benih ni bergantung lah nak tanam pokok apa. Melon ke, cili sakata ke, cili kulai ke. Kat mana nak dapat? Kat kedai-kedai pertanian pun boleh. Right. So ini baja AB ni sebenarnya kalau dulu tahun 2020 baja ni lebih kurang satu set ni kita boleh beli dengan harga 130 hingga 137 ringgit. Tapi sekarang dah naik harga kepada 170 hingga 180 satu set. Tapi kalau untuk yang ni untuk kita usahakan dengan kata bilangan yang sedikit, polybag yang sedikit atau bilangan pokok yang sedikit. Tapi kalau pengusaha yang memang besar dia akan beli baja yang loose, baja yang memang kalsium nitrat, memang khas satu bag kalsium nitrat. Untuk magnesium phosphate contoh, satu bag yang besar. Tapi kalau yang baja AB ni memang dah ditimbang ikut formulasi tertentu. Boleh faham kan? Right, so ini adalah keperluan asas. Kita masuk kepada keperluan asas untuk penanaman, teknik tanpa tanah ataupun fertigasi. Tadi kita dah tengok beza terbuka dengan tertutup, ada RPH dan juga struktur pelindung hujan. So kalau kita nak usahakan, kena tengoklah yang mana satu yang kita nak guna, right? Then sumber air yang mana satu, sumber air paip ke sumber air apa, dan sistem pengairan. Ini keperluan asas dia. Nanti kita pergi satu persatu lah. Ada baja nutrien, bekas media tanaman, atau dulang dan media semaian, biji benih terpilih, alat pengukur pH dan isi meter. So pH yang tadi yang saya bagi tahu yang antara 5.5 dan 6.5 itu kena check lah. So isi meter pula, isi meter tu untuk apa? Isi meter tu untuk check kepekatan baja yang kita letak lah berdasarkan formulasi yang dah yang telah ditetapkan lah ikut. Kalau melon, cili-cili, tak mana kita nak tahu tu, kita boleh search dekat internet ataupun kita boleh juga cari panduan-panduan daripada Jabatan Pertanian. So diorang ada manual penanaman, contoh manual penanaman tomato, manual penanaman dandi, dan dia memang ada khas dia untuk dia punya isi meter, dia punya bacaan isi tu. Okey, kita pergi yang pertama. Rumah pelindung hujan, RPH, dan struktur pelindung hujan ni. So kalau yang ini adalah sistem terbuka, tidak menggunakan hanya memang terbuka, tak perlu yang macam ni. Yang ini tertutup, yang ini separuh. Ini dipanggil rumah pelindung hujan, RPH, yang saya bagi tahu tadi lah, 8 kaki lebar, 8 kaki tinggi, 60 kaki panjang. Okey. So kita tengok bumbung yang diguna pakai ni. Kalau yang ini, bumbung mestilah yang membenarkan cahaya menembusi. Kenapa nak kena tembus cahaya? Sebabnya untuk proses fotosintesis untuk pokok buat makanan. Kalau pokok nak buat makanan perlukan cahaya. Kalau tak ada cahaya memang susahlah dia nak buat makanan untuk dia punya proses pembesaran dia orang. Okay? And then plastik bumbung ni pula, plastik bumbung ni mestilah lut sinar dan kalis air. Kalau tak kalis air, habislah. Kita sebenarnya kenapa kita letak bumbung ni
sebabnya untuk kawal kelembapan, berlebihan semasa hujan lebat. Kalau macam ni sistem terbuka ni, kalau musim hujan, memang kadang baja yang kita beri tu tidak leach. Jangan macam boleh susut nilai dia boleh keluar lah daripada polybag tu gitu. Jadi macam baja kita kena letak lagi. Tapi kalau kita guna yang sistem RTH ni, dapatlah sedikit lindung daripada hujan yang berlebihan, right? Ini saya dah bagi tahu tadi. Right. So sumber air daripada mana sebenarnya? Okey, air tu mestilah air yang bersih lah. And then air pipe, air kolam atau tasik. Biasanya digunakan air kolam atau tasik lah. And air telaga bumi yang ni, telaga tube. Yang biasanya pengusaha dia akan guna telaga tube lah. Dan dia akan ada filter. Okay. Ini air sungai ataupun air kolam lah. Lepas tu nilai pH saya dah bagi tahu tadi. Nak mula tanam memang kena check dululah pH berapa kan. Kalau tidak nanti pokok terbantuk. Sebabnya kenapa nak check dulu? Sebab kokopit tu ataupun sabut kelapa tu kan asal daripada buah kelapa, dan buah kelapa adalah daripada pokok kelapa lah. Biasa ditanam di mana? Di tepi laut. So dia masin, dia punya kemasinan tu tinggi. Jadi kita nak kurangkan dia punya kemasinan tu, kita kena basuh dahululah kokopit tu sebelum kita guna. And then kita check lah dia punya kokopit tu dah pH 5.5 atau belum. Jadi kita kena basuh betul-betul lah. Right? So isinya bergantung kepada ni lah. Kalau kat sini 1 milisiemens. Right? So ada alat untuk check ni. Ada alat kalau pH meter lah. Kalau isi ada isi meter. Right? So sistem pengairan adalah sistem pengairan tipis. Kita tak guna sprinkler lah untuk mitigasi ni. Sistem pengairan tipis. Sebab kita titiskan baja tu di berhampiran dengan pangkal pokok. Lebih kurang 3 hingga 5 cm daripada pangkal pokok. Dia tak boleh dekat sangat. Nanti lecur pula anak pokok kita. So kita menggunakan sistem pengairan tipis. Kalau nampak ni pengairan tipis. Ini dia punya tubing dia. Okay. So komponen sistem fertigasi ni terdiri daripada apa? Penitis. Nanti kita tengok ada gambar dia. Ada pipe pembahagi, pipe utama, tangki lautan, ada timer, ada pump, ada penapis. Yang pump ni bergantung kepada bilangan polybag kita lah. Right? So ini yang tadi juga tak perlu dah explain. Okay, yang ni tube poly. Tube poly ni dia ada bergantung kepada pengusaha juga. Kadang dia orang tak guna dah tube poly ni. Dia orang akan guna tube micro je. Sebab kalau guna tube poly, dia kena attach dengan nipa dan juga kena attach dengan penitis. Tapi kalau kita nak jimat kos, kita boleh juga guna tube micro sahaja. Disambung terus kepada polypipe 16mm. So tapi apapun ini sekarang tu dia tersumbat je lah. Dan itu kena check sentiasa. Sebab tu saya kata kena konsisten, disiplin. Kena check sama ada air tu memang mengalir ke tidak, air baja tu. Right? So ini penapis je. Ni kita tengok kat mana nak sambung benda-benda ni semua. Okay, ni end cap ini T, right? Yang saya bagi tahu tadi T. Ini adalah untuk sambung pipe yang untuk mengairi pokok-pokok tu. Ini elbow. Yang ini pula injap. Sama ada kita nak tutup. Kalau kadang tu kita nak tutup pemberian air baja dulu. Kadang kita bagi air biasa, air seling. Kadang macam kita juga kadang tak nak minum air manis kan, nak minum air apa nama? air mineral yang biasa tu. Tentulah kadang pokok tu dia tak boleh beri sentiasa air baja juga. Kita kena ada waktunya, kita kena bagi air kosong sahaja. Right? So ini pump. Ini alat pengatur masa yang saya cakap timer tadi. So bila timer ni kita boleh set masa lah. Di sini kita boleh set masa. Biasanya untuk pengairan ni bergantung kepada pengusaha tu. Ada yang buat 5 kali satu hari. Ada yang 4 kali satu hari. Contoh kalau 5 kali satu hari, dia boleh set masa kat sini. Di sini dia ada apa namanya? Jam lah, ada clock. Lepas tu kita set masa. Contoh kita nak airkan kita punya pokok tu pukul 8
8 pagi dan kita bagi hanya 3 minit sahaja. So 8 hingga 8 3 minit. Kita set dekat timer ni. So kalau kita nak letak pula yang pertama, kalau kita nak untuk pengairan kali kedua mungkin pukul 11 hingga 11 3 minit. Lepas tu pukul 2 pula, 2 hingga 5 minit, 2 minit. Lepas tu pukul 3, lepas tu pukul 5. 5 kali lah dalam satu hari. So bergantung kepada pengusaha tu. Right? So ini tangki nutrien yang saya sebut tadi. Yang ni kita letak yang campuran baja A dan baja B. So kat sini. Right? So ini dia punya macam mana kita nak sambung lah. Kalau kita nampak, sebab biasanya kalau saya akan bagi hands on terus kan dekat saya punya community. So ini adalah WAF injap untuk kita, kadang kita nak stop ataupun kita nak slowkan air, pemberian air. So ini T, kita sambung di antara dua poly pipe yang 16 mm tadi. Ini sambung kepada pump. Right, pump ni kita letak dalam tangki lah untuk pump air, right? Ni timer. Okay. So timer ni dia akan pump akan bergerak ikut masa yang kita dah set, right? So ni elbow di sini, right? Sini nipple ada kat sini, nipple yang tadi yang kecil tu kan? Nipple yang ini nipple ni. Okay, dia ada di sini, dia letak di sini. Kita kena nak buat lubang tu guna paku pun tak apa. Lepas tu masukkan nipple tu and then terus sambung dengan micro tube. And then sambung dengan dia punya dripper. Dan dripper ni pula bila dah ada polybag tu kan, kita letak dekat pangkal pokok lebih kurang 3 hingga 5 cm daripada pangkal pokok. So dia akan tipis lah. Bila contoh pukul 8 hingga 8.3 minit. So pengairan akan secara tipis akan keluar. Dia menitis. Dia tak boleh laju. Kalau laju ni rugi kita. Baja tu habis dengan cepat. Dah lah baja mahal sekarang kan. Okay. So yang ni adalah end cap untuk tutup air tak keluar, air baja tak keluar. Okay. So secara ringkas boleh nampak dah kan. Right. So kita masuk yang keempat, itu baju nutrien yang saya dah bagi tahu tadi. Bergantung kepada jenis tanaman. Contoh kat sini, ni formulasi baja rock melon. Kalau kita pergi dekat kedai pertanian tu, kita bagi tahu je. Kita nak baja AB untuk melon. So dia akan bagilah. Baja AB untuk, kalau tengok kat sini, baja untuk cili, tomato cherry. So dia dah, formulasinya dah disetkan. Untuk set A tadi, ada kalsium nitrat. So dia berapa dia punya kilogram. Okay, kalau untuk melon 18. Kalau untuk perum ada 326 gram. Macam itulah. Dia dah set dah. Itu untuk A. Kalau untuk B pula, untuk melon ni, kalau tengok kat sini, ada kalium nitrat. Lepas tu ada monokalium phosphate. And then dia punya gram dia, kepekatannya pun dah disetkan. So kita buat campuran ni, kita campur semua, dah jadi baja set B. Okay, so baja set A dengan set B ni kita letak dalam tong yang berbeza tadi. So kalau tong B kita hancurkan and guna letak air and then hancurkannya. Kalau yang kita punya tong tu 160 liter tadi, kita letak air 100 liter, lepas tu hancurkan dalam tu. Okay, macam mana pula kita nak bancuh ke tangki yang besar tu? So kita kena ikut dia punya kepekatan yang telah ditetapkan untuk pokok melon, pokok cili. Contoh kalau pokok tomato cherry untuk permulaan anak pokoknya umur dalam melon anak pokok dalam umur dalam 12 hari hingga ke 12 hingga ke 20 hari, biasanya kita akan bagi kepekatannya 1.0 milisiemens sahaja. Gitu. Dia macam mana kita nak sekat? Kita ada dia punya alat lah, dia panggil isi meter, right? Saya lupa nak attach kat sini jenis yang pengairan tu. Dia punya kepekatan untuk pokok melon, kepekatan untuk pokok cili. Saya lupa nak letak. Yang ini yang saya bagi baja, formulasi baja tu. So siapa-siapa yang memang minat, dia boleh je buat baja fertigasi sendiri, jual. Beli yang loose. Contoh you beli je yang kalsium nitrat yang satu bag besar tu, yang mungkin harganya 300 lebih. And then yang perum, lepas tu
timbang ikut apa yang dah set kat sini. Itu dah jadi bajet A. Yang ni dah jadi bajet A. Kita faham. Dah boleh jadi penjual pula. Okay. Seterusnya bekas media tanaman. So bekas media tanaman ni pula dia ada saiz-saiz kan. Tadi saya beritahu 16 cm kali 16 cm. Yang tu yang biasa diguna pakai lah. Okay, media untuk fertigasi memang sabut kelapa. So sabut kelapa ni kenapa diguna? Kenapa tak guna sabut yang kenapa tak guna hampas tebu ke apa-apa yang lain kan? Sebab kokopit ataupun sabut kelapa ni dia boleh pegang air. Pegang air 60 hingga 80% dan dia juga boleh pegang mineral nutrient jadi kembang dia boleh pegang. And then dia ada pengudaraan. Pengudaraan yang mencukupi 20 hingga 40%. Jadi apa sebab nak ada ruang udara ni? Ini supaya akar tu boleh berkembang. Contoh kalau kita tanam di atas tanah, kadang tanah tu dah padat jadi akar susah nak berkembang. Jadi bila susah nak berkembang, pokok jadi macam terbantu sedikit lah. Okay. So ini pula dengan ada pH dan isi meter pun boleh kita ubah-ubah lah ikut formulasi yang tertentu dan ikut dia punya kepekatan bajet. Right? And then kokopit ni mudah didapati, tidak toksik dan mesra alam. So sebenarnya sistem fertigasi ni bila kita guna media kokopit ni kita boleh guna sampai 4 hingga 5 kali. Tapi kena penggunaan yang pertama, contoh dalam satu polybag tu kita letak dalam 4 kilo 4 kilo bila dah campur air nanti berat sikit Itu bila kita dah tanam, dah ambil hasil dan kita dah habis hasil ni kita buang pokok tu. Jadi kita terbuang sekali dengan sabut ni So kita kena top up sedikit je lah. Jadi yang dah sedia ada tu kita boleh guna sampai 4 hingga 5 kali. Right? Tapi apa pun check pH ni lah. Check pH, okay. Alright. So seterusnya dulang semaian dan media semaian yang ini. Ini untuk apa sebenarnya ni? Ini untuk kita semai biji benih lah. Alright. So biasanya yang ni biasa diguna pakai. Sekarang harganya dalam RM2.5 kalau tak silap saya yang ada 104 lubang. Lubang dia ada 104. Contoh macam kita nak tanam pokok kita ada 1,000. So kita dah boleh tahulah. Dah boleh tahu berapa dulang yang kita perlukan dan berapa biji benih tu yang kita perlukan. Contoh macam melon manis Terengganu, sebiji dia punya biji benih tu berharga 25 sen. Memang sangat mahal lah 25 sen. So memang kalau kita nak tanam 100 pokok kena buat lebih sedikit. Macam 30% lebih sikit. Sebab takut nanti ada juga yang tak tumbuh kan. Right. So ini dulang semaian dia 104 yang biasa guna pakai lah. Right. So media untuk tumbuhkan biji benih tu apa? Ini peat moss. Peat moss biasanya dalam RM37 macam tu lah harganya satu beg ni. So satu beg ni boleh lah banyak juga tray ataupun dulang yang kita boleh semai. So biasanya daripada Holland yang ini gambut yang dicampur dengan bahan-bahan lain jugalah. Memang khas hanya untuk semaian. Semaian. Biji benih terpilih pula. Nombor 7, biji benih terpilih. So kita boleh je pilih biji benih mana pun kita nak bergantung pada kita nak tanam pokok apa. So saya punya community tanam melon manis Terengganu. Dan sekarang rasanya dah season sampai season dah musim kali ke-4 kalau tak silap saya. Yang kami start tanam pada tahun 2020. Tahun 2020, masa tu masa COVID lah. Alhamdulillah dapat hasil juga. Dan saya juga mengajar dia orang menggunakan sistem SLT ni. Sini kita tanam sawi, pelbagai jenis sawi. Ada salad. Kalau sistem fertigasi kita guna ni tanam tomato cherry. Kami pun pernah tanam ni lobak putih. Ni lobak putih. Cili tu biasalah kan kalau dengan fertigasi. So berapa lama untuk kita dapat hasil kita boleh tengok kat sini lah. Kalau melon berapa? Melon ni biasa 3 bulan je. Kalau dalam setahun kita boleh lah buat 4 season, 4 musim. Kalau contoh melon manis Terengganu ni kalau dekat Terengganu ditanam dengan 1,500 pokok, hasil dia yang bersih lebih kurang 3,000 lah. 3,000 bersih. Okay. So jadi kalau nak dapat untung lebih kena tanam secara besar-besaran lah. Okay. Right.
So ini alat pengukur tadi tu. Ini alat pengukur isi untuk tentukan berapa kepekatan baja yang sepatut kita letak, 1 milisimen ke, 1.5 ke, 2.5 ke. Kalau untuk buah melon ni, dia boleh cecah sampai 3.8 tinggi sebab dia nak menghasilkan buah yang sebesar ni. Buah melon ni boleh cecah 1.5 kg. 1.5 kg adalah premium. 1.5 hingga 2 adalah premium. Grade premium. Okay. So ni tomato berapa bulan? 4 bulan. Cili berapa? 5 bulan. Kobes berapa bulan pula dia punya jangka masa hasil? 3 bulan je. Salad 2 bulan. Bergantung pada kita nak yang mana satu. Right? Okay. Teknik asas penanaman kita tengok sedikit. Yang penting perlu ada apa? Biji benih lah. And then ada peat moss. And then ada tray semayan ataupun dulang semayan. So ini biji benih yang biji benih. Yang ini biji benih, bukan biji benih melon ni, biji benih timun. So ini tekniknya kita letak peat moss, dalam pada dulang ni. Lepas tu dan kita terus letak biji benih lah. And then tray semayan tadi yang berisi benih tu ditutup dengan plastik hitam. Berapa lama? Biasa 2 hari je lah. Lepas 2 hari tu kita kena buka and then kita exposekan atau dedahkan kepada cahaya matahari. So dia akan jadi macam ni lah. Ini anak pokok lah. Anak pokok melon ni biasanya dalam 9 hingga 11 atau 9 hingga 12 hari kita dah boleh alih kepada polybag yang berisi kokopit. Nampak tak ini? So ini adalah aktiviti komuniti saya, 2 orang pekak di Terengganu pada yang pertama kali saya dedahkan mereka dengan penanaman melon manis Terengganu. So dia orang pun dah dapat bezakan burung jantan dan juga burung kecilnya. So ini adalah kata apa? Pendebungaan secara hand cross, secara berbantu. Di komuniti saya juga kami bekalkan dengan kelulut. Kelulut ni adalah lebah yang tidak ada sengat dan kami gunakan untuk pendebungaan. So hasil daripada daripada pendebungan oleh lebah kelulut lagi sedap lah, lagi manis dan saiznya sedikit besar gitu. Right, untuk melon ni hasil dia 60 hingga 70 hari. So ini adalah hasil yang ditanam pada pertama kali oleh komuniti saya lah. POP pekak di Terengganu. Okey. So ini semasa menyemai tu yang mengambil masa sampai 2 minggu tu, biji benih berada di dalam dulang tu, para peserta diajar untuk membasuh media kokopit. Kita kena basuh, apa yang saya beritahu tadi, kita kena basuh. Kenapa? Sebab dia ada tinggi dia punya kemasinan tu. Kita kena reduce dia punya masin untuk supaya pH sampai 5.5 hingga 6.5. So kita kena basuh sampai hilang dia punya warna lah. Biasa warna coklat dia hilang. Lepas tu nak cepat anak pokok tu tumbuh, kita letak sedikit plant booster. So kita gaulkan sekali. Masa kita basuh ni, kita gaulkan sekali dan bila dah cukup 2 minggu tu cantik lah. Terus kita letak dan pokok pun akan letak dalam polybag ni yang berisi plant booster tadi tu. So jadi pokok insyaAllah dia akan cepat tumbuh. So ini aktiviti membantu baja AB lah. Kami ajar bagaimana nak bancuh baja A dan juga baja B. Right? So baja yang dibancuh ni kita akan masuk ke dalam tangki besar ni. So tangki besar nak masuk berapa cebok, biasa kami akan guna cebok dulu lah. 1 cebok A, 1 cebok baja B, 1 cebok baja A. Sebab kami takut terlebih dia punya bacaan isi tu. Contoh untuk permulaan adalah 1.0. Jadi kita tak boleh letak banyak lah. Kita lebih kena tambah pula air. Sebab kita dalam proses di sini kita macam proses dilution lah di dalam tangki besar ni. Alright. Di sini saya nak kongsikan sedikit manual penanaman untuk melon lah. So ada video. Dan satu lagi video adalah di mana aktiviti Persatuan Orang Pekak Terengganu tanam melon 2 musim.
Okay, ni manual penanaman lah. Kalau kira macam dia orang lupa, dia orang boleh refer kepada manual yang saya buat ni. Gitu. Satu lagi, sekejap Satu lagi adalah dia punya aktiviti daripada awal hingga kami mula pada tahun 2020 dengan hanya 250 polybag. So hingga hari ini dah cecah lebih kurang 1000 polybag lah. Bermula dengan hanya dana RM8,000 sahaja. Hari ini satu lagi saya nak kongsikan dengan komuniti orang pekak juga.
Itulah dia punya aktiviti sepanjang 2 tahun kami bersama lah. Sampai hingga kini masih lagi bersama. Yang seperti yang saya beritahu tadi, sekarang diorang tanam bendi, tanam cili dan juga tanam cili dan juga terung. Dan saya juga pindah satu ilmu lagi kat diorang, cendawan, tanam cendawan tiram. So ini kita tengok sikit lah potensi hasil ya. Kalau tengok kat sini kapasiti tanaman cili lah kita ambil kat sini. Cili 4,000
4,000 polybag ataupun 4,000 pokok, bilangan musim 2. Dan kita tengok pula dia punya cost, kalau kita jual harga purata dia RM4. Kalau dia ada tiga harga kat sini. Harga rendah, harga medium dan juga harga tinggi. Kalau dijual dengan RM4, dia punya untung gasal lebih kurang RM4,000. Kalau dijual dengan harga median RM8, dia punya median, untung gasal lebih kurang RM68,000. So ni secara ringkas lah bagaimana kita nak ni tak ditolak lagi dia punya, ni dia cuma tolak kos operasi lah. Saya berdasarkan Sulaiman 2021. So ini tidak melibatkan dia punya infrastruktur, dia hanya tolak kos operasi sahaja. So kalau tengok Timur ni kalau dengan 58,000 5,800 polybag, kalau kita jual dengan harga RM2, RM2.50 per kilo, so dia mungkin akan dapat keuntungan RM127,000. Tapi untuk berapa musim? 4 musim. Gitu So inilah dia punya secara ringkas hasil tanaman. Kalau contoh yang POPT tadi, yang diorang tanam melon manis Terengganu tu, melon manis Terengganu ni adalah buah yang memang ikon untuk negeri Terengganu. Tak boleh ditanam di luar daripada Terengganu. Hanya petani atau pengusaha Terengganu di Terengganu sahaja yang boleh tanam. So komuniti saya tu POPT, diorang tanam untuk musim pertama dengan 250 pokok dan dapat hasil lebih kurang 1,500. Sebab permulaannya masa tu pun masuk COVID, dan yang kedua tu meningkat sedikit lah sebab kami dah tambah sedikit bilangan polybag. So satu lagi yang tadi saya kalau tengok dekat dia punya video tu, satu kilo grade A dijual dengan sebiji yang grade A dijual dengan RM8 sekilo kan. Dan sekarang tak dah, sekarang dah memang boleh pecah RM12 sekilo di Terengganu saja. Kadang kalau pergi dekat tempat daerah lain dia boleh mencecah sampai RM16 atau RM18 sekilo. Di luar Terengganu lagi lah. Melon manis ni dah pengusaha kat Terengganu dah masuk pasaran Singapura. Dia orang pernah pergi kat Singapura dan juga Dubai. So ini para pelajar yang buat aktiviti. Ada juga menanam lah sedikit kan kat aktiviti. So ini yang tadilah gambar tadi. So fertigasi juga boleh, sistem fertigasi juga kita boleh gunakan untuk tanam strawberry lah. Seperti kita tengok dekat Samaran Highland tu, sistem fertigasi yang menggunakan bag. Maksudnya kokopit di dalam macam kita nampak macam bantal kan. Dalam tu ada kokopit. Alright, so ni komuniti saya mula-mula saya menjalankan orang kata pindah ilmu tentang fertigasi dan komuniti di Kampung Pelah. Tanam lebih kurang 1,000 pokok tomato cherry. Memang sangat banyaklah hasil, lumayan juga lah. Para pelajar pun dapat juga keuntungan. Ini kami punya coverage lah daripada media masa. Okay, dah habis dah saya punya ni. Saya nak ucapkan penghargaan sikit lah kepada saya punya fakulti saya, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan, dan juga yang pemberi dana iaitu Pusat Pembinaan Ilmu dan Jaringan Industri PPG UMT, dan juga komuniti saya itu Persatuan Orang Pekak Terengganu, Komuniti Fertigasi Mega Kampung Pelah, JIL Terengganu. So dengan itu saya akhirilah saya punya ceramah, sesi perkongsian yang sedikit ini. Saja, terima kasih. Saya pas balik kepada moderator. Sangat menarik ya perkongsian oleh Dr. Wan tadi. Jadi kami dari pihak Urus Setia mengucapkan terima kasih kepada penceramah kita di atas perkongsian yang saya kira amat memberikan manfaat sebenarnya kepada kita. Terutamanya jika kita kaitkan dengan konsep ataupun asas kepada penanaman secara fertigasi ni tadi. Yang kita lihat tadi terdapat banyaklah sebenarnya kelebihan daripada kita nak kurangkan penyakit ataupun kita nak menambahkan hasil sendiri. Betul Doktor? Dan betul. Baiklah. Tanpa kita lengahkan masa, saya kira sampailah masanya untuk kita beralih ke sesi soal jawab. Jadi kepada penonton kita, yang saya kira sedang berkobar-kobar sebenarnya dengan soalan, anda dipersilakan untuk mengajukan soalan ke dalam ruangan komen. Silakan.
Baiklah, Dr. Wan, sementara kita menunggu soalan daripada ruangan komen, mungkinlah saya ajukan satu soalan kepada doktor. Jadi selain daripada sabuk kelapa, apa lagi alternatif yang mungkin akan diperkenalkan pada masa akan datang untuk fertigasi, kaedah fertigasi ini? Mungkin ataupun sabuk kelapa ni sebenarnya dah yang terbaik. Kalau tengok video tadi yang saya share tu, yang saya kongsikan tu, ada satu yang ada modul yang bakar-bakar tu kan. Yang itu adalah biochar yang saya ajar komuniti saya untuk bakar contoh sisa pertanian seperti hampas tebu, tempurung. Kita bakar jadikan dia betul-betul arang menggunakan teknik pyrolysis. So kalau tengok tadi ada tong tu. So tong tu adalah kerjasama UN sebenarnya dengan komuniti di Banting. So saya menggunakan diorang punya tong tu untuk saya ajar komuniti saya. So dapat hasilnya arang yang betul-betul arang. So arang tu kita akan campurkan dengan sabuk kelapa. So jadi kurangkan dia punya kos untuk beli sabuk kelapa tu lah. Kalau kira sekarang sabuk kelapa kadang tu boleh cecah RM12 lah satu guni. Satu guni tu boleh untuk 5 polybag. Lebih kurang. So, jadi kalau kita tambah biochar, dia boleh tambah satu lagi polybag ataupun 2 lagi polybag. Gitu kan. Oh, baik doktor. Nampaknya macam ada banyak faedah lah. Kita nak cutting cost balik kan, sebab untuk sabut pun dah ada costing sendiri. So kita tambah yang lain jugalah untuk kita cut cost. Selain tu dia orang pun memang boleh jual. Dia boleh jual biochar tu sendiri. Biasanya kalau 1 kilo tu boleh cecah dalam RM5 sekilo. Biochar. Kalau saya pun ajar dia orang menggunakan teknik ada mikro. Bila dicampur sekali, lagi mahal. 1 kilo boleh cecah dalam RM18 macam tu lah. Tapi atas usaha masing-masing lah macam mana kita dah share ilmu kan. Sebab dia orang pun kadang tu tak ada modal juga permulaan kan. So at least dah ada ilmu. Alright doktor. Okay. Kita ada soalan daripada Nur Ramli. Okay doktor, soalannya berbunyi jika kita nak mulakan proses fertigasi untuk tanaman di rumah, contohnya lah untuk kegunaan harian, kita nak mulakan dengan 15 polybag. Boleh ke tanaman untuk berlainan jenis untuk satu sistem fertigasi? Silakan doktor. Okay, contoh kan macam kita kena cari yang satu family. Orang kata kalau kita belajar tentang pokok ni, dia ada family-family dia. Contoh macam pokok cili dengan tomato cherry, dia adalah daripada satu family yang sama. So dia akan menghasilkan buah. Buah tomato cherry, buah tomato, bentuk-bentuk yang besar tu dan juga buah cili lah. So kita boleh menggunakan dia punya formulasi yang sama. Kalau melon pula, dia ada melon, rock melon. Ada melon manis Terengganu. Yang itu pun boleh. Kita kena tengok. Kalau sayuran berdaun lah. Jangan campur dengan sayuran berbuah. Susah pula nanti sebab dia berbeza. Itu jawapan saya. Apa-apa pun kena dengan keluarga lah ya doktor, betul? Tak ada. Saya kena tahulah maksudnya yang berbuah jangan dengan yang berdaun. Boleh lah nampak? Cara logiknya macam tu lah. Alright. Okay, kita masih lagi menunggu soalan daripada ruangan komen. Mungkin saya selitkan dengan satu lagi soalan lah kepada doktor. Mungkin kalau yang di rumah kan, kita kaitkan dengan soalan yang tadi, kalau di rumah mungkin bajet mereka tidak banyak. Jadi untuk sumber air dan sistem pengairan lah, kita boleh lihat pada disiplin itu sendiri kan, nak mendapatkan bahan-bahan untuk kita menjayakan sistem fertigasi ni tadi. Macam mana tu doktor kalau bajet tu kurang untuk kita dapatkan semua keperluan untuk sistem fertigasi ni tadi? Okay, kalau hanya untuk 15 polybag tu, dia sebenarnya kita boleh je beli pipe tube yang 16mm kan. Dia tak, kalau satu gulung memang mahal. Kita boleh beli dengan berapa meter kita nak. Berapa meter kita nak dan then susun macam mana. Kalau pump yang akuarium tu je RM48 je kalau tak silap saya. Yang kecil tu je sebab hanya untuk 15 polybag. Tapi kalau orang kata nak kurangkan kos lagi, siram je lah. Kan siram je, beli je. Siram sebab 15 je kan. Tak perlulah piping pun. Kan betul tak? Siram petang. Tapi dia punya tak jadi sistem fertigasi lah, cuma menggunakan sabuk kelapa dalam tu. Sebab sistem fertigasi ni dia adalah pengairan tipis
dan medianya adalah sabut kelapa. Itu. Faham tak? Alright doktor. Fahamlah, di situ kita nampaklah sebenarnya kalau kita tak ada bajet pun adalah alternatif lain sebenarnya untuk kita boleh jadikan dibeli. sistem ni. Kita kata dah RM2 pun ada polybag yang murah-murah tu kan. Boleh je pakai. Boleh je beli kat situ. Okey. Okay, para penonton jangan malu untuk kita ajukan soalan kepada pakar kita Dr. Wan pada hari ini ya. Okey, baik Dr. Wan. Mungkin ada sebenarnya dalam kalangan penonton kita yang mungkin ingin bertanya kalau mereka ni minat untuk memulakan perniagaan melalui investigasi ni, ada tak grant-grant yang mungkin ditawarkan oleh kerajaan untuk memulakan bisnes mereka lah melalui investigasi? Nanti macam saya susah nak jawab. So rasanya boleh buat macam permohonan ya, sebab kalau setahu saya ada Yayasan Hasanah, tapi kena community dan dia akan nak deal dengan UMT pula, universiti. So dia ada CIMB Foundation, ada Yayasan Hasanah, ada kena pandai cari dana-dana tu. Agrobank pun ada tapi tu pinjaman lah kan. Tapi kalau macam kalau kat Terengganu ni ada satu skim dia panggil INSCAN kalau tak silap saya, itu kerajaan negeri yang beli untuk para pelajar yang baru bergraduat. Dia beri dalam RM1,000 dan selama 6 bulan. Dia beri dan diserap masuk, bukan serap masuk untuk dia serap masuk untuk selama 6 bulan tu di contoh di industri seperti kalau kat Terengganu ada yang memang pakar tentang investigasi ni, GM Peladang namanya, di situ selama 6 bulan. So dia dibayar oleh kerajaan negeri lah. Dia ada skim dia tertentu lah. Okey, faham doktor. Jadi tak betul. Okay, jadi kita ada soalan daripada penonton kita, daripada Muhammad Tajuddin. Jadi soalannya berbunyi, bagaimana untuk kita gunakan racun? Okay, jadi silakan. Kalau racun tu pula, contoh kita tengok kita punya pokok tu, kalau ada milibak yang ada warna putih-putih tu kan, ada serangan milibak tu, biasanya kalau dengan komuniti saya gunakan racun organik dahulu. Racun organik seperti yang tadi biochar tu sebenarnya, biochar tu dia ada satu bahan lain lagi yang dikeluarkan, dipanggil wood char. Pada mulanya saya gunakan wood char tu lah. So jangan spray wood char, dia ada bau arang sikit lah. And then kalau tak berjaya kita tambah lagi dengan racun organik yang Estirect tu lah. Yang biasa saya guna yang itu je. Tak guna racun yang tu sangat, yang pesticide yang mahal-mahal sangat. Yang setakat ni Estirect yang saya guna. Berkesan lah. Jadi bergantung kepada jenis yang serangan tu lah. Kalau serangan macam untuk melon tu, kalau ada kelapuk downy tu bahaya sikit lah. Dia kalau kelapuk downy tu disebabkan oleh cuaca yang sangat lembap. Lepas tu kalau serangannya pada waktu buah tu tengah masih kecil, memang kita tak akan dapat hasil langsung. Tapi kalau serangannya pada daun waktu buah tu dah boleh nak tuai, itu tak ada masalah. Itu kita boleh tuai buah tu. So kalau yang masih kecil tu nak spray pun tak guna dah, sebab dia memang tak akan mampu kita kawal. Buah pun tak akan membesar dengan cantik. Apa fungsi biochar? Thank you doktor atas kepasan tadi. Kita beralih, saya rasa ke soalan yang seterusnya daripada Sakura Lily daripada Facebook. Soalannya berbunyi, apakah fungsi biochar dan apa alternatif lain untuk kita gantikan biochar? Okay. Biochar ni sebenarnya
Okey, biochar ni sebenarnya arang bio. Dari arang bio yang kita bakar menggunakan teknik pyrolysis. Teknik pyrolysis ni adalah teknik di mana kita buat pembakaran yang tanpa oksigen ataupun dia punya partial oksigen. Oksigen yang ada tapi sedikit. Kebiasaannya kalau kita bakar sampah tu kan, kita bakar sampah tu akhirnya ada arang abu putih kan. Itu bukan biochar, itu bukan teknik pyrolysis tu. Teknik pyrolysis tu kita bakar tanpa oksigen atau dengan adanya sedikit je oksigen. Maksudnya dalam tong tu saya tak tunjuk lah macam mana. Kita bakar kat bahagian bawah dia, bawah tong, tapi dia punya sisa tu berada di bahagian atas. Jadi oksigen dan ditutup rapat. Dia akan menjadi arang dan pembakarannya selama 28 hingga 48 jam. So dia akan menjadi betul-betul arang. Contoh yang tempurung lah. Tempurung dia akan jadi arang tempurung kan. So dia punya fungsi tu, kalau kita buat pembakaran terbuka, karbon akan terbebas ke udara. So dia akan menyebabkan pemanasan global. Tapi kalau kita menggunakan biochar, kita bakar dan jadi arang, dia punya karbon tu berada di dalam arang tu. So 70 hingga 80% berada di dalam arang tersebut. So arang tu pula kadang tu kita guna selain daripada campur dengan kokopit, kita jadikan dia pembaik tanah. So jadi pembaik tanah maksudnya kita kembalikan dia untuk arang ke dalam, unsur karbon ke dalam tanah. Okay. So jadi satu lagi, kalau yang kita gunakan itu, substrate yang kita guna itu adalah tempurung. Tempurung tu sebenarnya dia ada liang-liang halus. Liang-liang halus. So liang-liang halus pada tempurung tu, bila kita letak dekat bahagian akar tanaman, so dia akan masuk ke dalam liang tu dan dia juga akan proses pertukaran mineral nutrien dan air juga berlaku di situ. So maksudnya dia akan arang tu bekalkan karbon dan liang-liang liang-liang yang pada tempurung tu pula memberi ruang rongga kepada akar tu untuk memudahkan pengambilan mineral nutrien. Boleh imagine tak? Dia punya fungsi biochar tu adalah sebagai pembaik tanah sebenarnya. Dan alternatif untuk gantikan biochar ni adalah yang orang kata sekarang ni memang benda yang baru jugalah. Dan memang ada kat pasaran, kita boleh campur dengan bahan organik lain dan dia jadi lagi bagus tanaman tersebut. Kita baikkan tanah tu. Contoh tanah tu tanah yang macam yang saya tunjuk tadi, tanah bris. Tanah bris tu tak ada mineral nutrien langsung. Air pun tak boleh dipegang. So bila kita letak biochar kat situ, so dia mampu pegang mineral nutrien dan juga air. So, kalau nak alternatif untuk gantikan biochar, kita boleh je guna baja organik, tak ada masalah. Tapi untuk baja organik kita tak boleh campur kat dalam kita punya fertigasi ni. Tak boleh. Kalau nak campur pun dia punya sukatan sikit saja. Alright doktor, penjelasan yang saya rasa memang jelas lah mengenai soalan saudari Sakura Lily kita tadi. Jadi boleh doktor kita bergerak ke soalan yang seterusnya? Boleh. Okay, soalan daripada Noramli di Facebook. Adakah kita boleh claim tumbuhan guna sistem fertigasi ni sebagai hasil organik? Terima kasih. Silakan doktor. Okay, saudari Noramli, macam ni. Baja yang kita guna tu, baja A dengan baja B, itu adalah baja daripada bahan kimia. So jadinya bukanlah organik lah. Dan kita pun kalau kita spray untuk ada pesticide ke apa, sudah tak jadi organik lah. Organik ni betul-betul baja yang contoh kita guna, contoh yang dikomposkan. Kalau kita komposkan dan kita ambil dia punya air daripada hasil kompos tu, kita spray and then punya mendakan kompos tu tadi, kita letak pada tanaman, itu organik lah sebab kita tak guna baja kimia. Alright. Betul tu doktor. Harap-harap faham lah kot. Kita tunggu lagi lah soalan daripada penonton kita.
Saya rasa kita buka lagi sesi soal jawab dalam beberapa minit sebelum kita akhirilah webinar kita pada hari ini. Okey doktor, nampaknya kita masih ada lagi soalan daripada komen daripada saudara Iman Muhammad Rashid. Pada pengalaman doktor, mana satu yang doktor lagi prefer, hidroponik atau fertigasi? Silakan doktor. Dua-dua okey sebenarnya. Kalau hidroponik ni cuma kita dia untuk sayuran berdaun, kan? Sayuran berbuah tu boleh juga tapi dia lebih sesuai kepada fertigasi. Contoh macam melon. Okay. Kalau hidroponik ni memang sayur berdaun, macam salad, lagi apa? Contoh macam pokok cili pun tak boleh lah sebab dia susah nak pegang sebab dia biasa hidroponik dia dalam palung tu kan. Dalam palung jadi macam susah nak kena ada trellis dan sebagainya. Dua-dua saya prefer sebab saya pun memang ajar ada satu yang saya bagi tahu tadi ada HLT tu, hydro linkage technique kepada komuniti saya. Memang kami dapat yang itu daripada Jabatan Pertanian. Itu menggunakan ada hidroponik dan juga menggunakan sabut kelapa campur dua sekali. So kami dah banyak kali tanam sayuran berdaun lah. Dah banyak kali dapat hasil juga lah. Cuma tak tunjuk gambar. Dua-dua boleh. Saya memang suka dua-dua. Bergantung kepada jenis tumbuhan jugalah doktor, betul? Tapi kalau nak large scale, maksudnya kalau yang pengusaha kalau kat sini nak buat melon tu, fertigasi lah kan. Kalau macam yang tadi saya tunjuk yang mula-mula tadi yang kilang tanaman tu, itu memang kos dia sangat besar. Kos sangat besar yang itu untuk kilang tanaman. Tapi sekarang ni kalau kat Terengganu dia ada satu skim di mana setiap di bawah penjana kalau tak silap saya, di mana setiap isi rumah tu boleh mohon dapat hydroponic set. So, jadi boleh kita tanam dah sayuran kat rumah. Okay, thank you doktor. Nampaknya saya rasa ini mungkin soalan yang terakhir lah daripada penonton kita. Okay, soalan daripada Munirah Mahzir. Ada perbezaan ke kalau kita guna baja yang berbeza? Jadi silakan doktor. Ada perbezaan ke kalau kita guna baja berbeza? Dia macam ni, sebab saya beritahu tadi, kalau dia bergantung kepada formulasi baja tu bergantung kepada jenis pokok tu, jenis tanaman yang kita nak tanam. Kalau cili, dia dah ada formulasi dia. Dia punya mineral nutrien tetap sama ke dalam tu. Ada N, ada P, ada kalsium. Pokok semua nak yang tu. Ada apa lagi? Ferrum. Cuma dia punya kepekatan tu yang berbeza. Boleh kot dia faham tak? Boleh terima. InsyaAllah. InsyaAllah faham doktor. Itu yang baja kimia. Kalau nak tambah lagi, kita boleh letak spray foliar fertilizer. Semburan daun. Alright. Okay doktor. Jadi saya rasa tamatlah sesi soal jawab kita pada hari ini. Banyak soalan yang telah doktor jawab dan saya rasa amat membantu penonton-penonton kita pada hari inilah untuk memahami dengan lebih jelas tentang fertigasi atau kaedah fertigasi ini sendiri. Okey doktor. Jadi dengan tamatnya sesi soal jawab itu tadi, maka tamatlah sudah siri webinar kita pada hari ini iaitu konsep asas penanaman secara fertigasi. Jadi ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Wan di atas kesudian memberikan ilmu baru yang akan memberikan manfaat yang amat meluas saya rasa kepada kita semua di sini pada masa akan datang. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada hadirin yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita pada hari ini. Walaupun mungkin sibuk dengan kerjaya ataupun kehidupan privacy masing-masing. Okey. Tidak lupa juga ya kepada JBI kita yang sentiasa daripada tadi orang kata translate segala apa yang telah diperkatakan ataupun dikongsikan oleh Dr. Wan sendiri dan juga jawatan kuasa di belakang tabir, Cik Iman, Cik Amsyah, Puan Sal, Puan Dira dan Cik Azam, Dr. Amnizan kita.
dan juga semua warga UPO UiTM yang telah membantu kita dalam kita merealisasikan webinar ini. Jadi sekian, sekiranya ada salah dan silap, kami di pihak jawatankuasa mohon maaf kalau ada salah dan silap sepanjang webinar ini berlangsung. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum.